Hai, Assalamualaikum. Video kali ini saya nak kongsikan sikit tentang asas HTML. So, kita akan belajar cara untuk buat coding HTML sikit. Laman web apa pun, kalau dia boleh muncul dekat web browser kita, kandungan kod belakang dia ialah HTML untuk paparan tu. Contoh macam Google ni kan, belakang dia pun HTML juga lah. Semua ni kod HTML dengan JavaScript dengan CSS macam tu. So, kita akan terus start coding HTML. Saya akan gunakan software ni, Notepad++. Boleh Google dan download di laman web dia lah, Notepad++ ni. Dia just text apa code editor. Kalau anda tak download pakai Notepad biasa dalam Windows pun boleh juga. Cuma saya akan tunjuk satu fungsi yang dalam beberapa fungsi yang agak berguna lah. So, untuk mula buat HTML, saya akan buat satu folder baru dekat desktop ni. Kata kita letak belajar HTML. Belajar HTML. Belajar _HTML. Tips pertama dalam buat coding HTML ataupun buat laman web ni, nama-nama file kita tu kalau boleh, nama file ataupun nama folder tu kalau boleh, kalau ada 2 perkataan ke 3 perkataan kan, elakkan daripada guna space. So, nama tu kita letak underscore ataupun dash ke, supaya dia bersambung, dia tak ada space. Terus tag kita hi ni kan. Okey, saya ambil save. Pilih ke folder ni. So, kita ambil HTML. Mana HTML sini? Apa tak markup language ni kan? Okey. Mula. Okey, kita belajar mula HTML. So, kita nak namakan mula HTML. Okey. Kita terus buka. Saya letak dekat web browser ni. Okey, ni file HTML kita tadi. So, saya susun sikit lah. Sini letak belah kanan. Kod ni letak belah kiri. So, sebab HTML ni dia just markup language. Dia bukannya programming language. So, kalau kita type simple saja pun dia masih boleh paparkan dekat website. Contohnya macam hi ni kan. Saya letak untuk bold. So, kita letak kod untuk bold ni. Dan saya save. Kita refresh. Dia dah boldkan teks ni kan. Saya besarkan sikit. Okey. So, walaupun kita type simple macam ni pun, web browser kita masih baca kod tu dan paparkan kandungan dia lah. Kalau macam programming language, kita type kod yang tak cukup, dia akan error lah. So, untuk HTML, dia boleh terima lagi. Tapi untuk buat laman web, kita perlu type kod yang proper dan penuh lah. Kalau untuk HTML, saya padam ini dulu. Untuk HTML yang paling basic, ialah kita buka kod HTML. So, saya letak tutup siap-siap supaya nanti kita tak terlupa. Okey. Dia buka dan kurung HTML macam ni, tag dia. Kemudian kita akan buka head. Saya letak tutup juga siap-siap. Head. Okey, dan body. Saya letak tutup body juga. Okey. Kod dia macam ni. Okey. Structure asas HTML macam ni lah. Kita buka dan tutup HTML. Dan dalam tu ada buka dan tutup head, buka dan tutup body. So, bahagian head ni benda-benda yang akan tentukan kriteria dokumen tu lah. Antaranya macam dokumen ni ada title. Ni kod title. Belajar HTML. Kita buka dan tutup title juga. Okey. Kita refresh ni. Kosong tapi tajuk belakang atas ni dia dah tukar baju HTML. Dan bahagian body ni lah kita letak kita punya kandungan kita macam teks ke, macam kita nak bold ataupun kita letak image, link, semua dalam body ni. So, kata saya tulis ni, selamat datang ke web saya. Okey. Kemudian saya buat line baru. Tengok hasil dia. Ini adalah web peribadi saya. Okey, tengok dalam kita punya kod HTML ni kita buat 2 line ni kan, dan kita jarakkan satu line kan. So, saya save dan bila kita refresh ni, dalam ni dia terus bersambung saja. Kalau kita tak ada letak kod HTML apa-apa, dia akan baca sebagai satu line text je lah. So, di sini pentingnya peranan HTML tu. Kata kat sini, tag HTML pertama kita akan belajar dalam body ni ialah P.
P ialah untuk paragraph. So, kita akan kurungkan teks tu dengan buka P dan tutup P. Tutup kita letak slash macam tu. Dan kita save. So, satu line ni dia kira paragraph. Satu paragraph. Okay, nampak dia dah asing kan. So, yang ni pun kita letak dalam P dia sendiri juga lah. So, buka dan tutup P. So, sekejap saya kecilkan bagi 100 balik. 100%. Macam tu. Kan dia ada white ni kan. Dia kalau kita buang ni pun, kita rapatkan macam tu. Save. Dia tetap ada white space tu lah sebab dia dah asingkan ikut paragraph dia. So, kalau kita nak turunkan satu line saja tapi dia rapat, kita akan guna BR. Buka. Macam tu BR. Okay, BR dia single macam tu lah. Tak tutup pun tak apa. So, kita save. Refresh. BR tu stand for line break. So, kita pecahkan line ni kepada line kedua. Dia akan jadi macam ni lah. Seterusnya kita tengok tag heading pula. Heading dia ada 6 size. Selalunya kita guna heading ni macam untuk title artikel kita ke ataupun title karangan kita kan. So heading dia ada, kita akan buka tag dia macam ni, H1. Dan kita akan tutup dengan slash juga, H1 macam ni. Okay, so kandungan teks dia kita letak dalam ni lah, celah ni. So tajuk karangan contohnya kan. Save refresh, tajuk karangan. So dia ada H1, H2 sampai H6, H6. So kalau saya duplicate yang ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. So sini kita boleh letak 2. Okay. Dia semakin tinggi nombor heading tu, dia semakin mengecil nombor tulisan dia. So dia akan jadi macam ni lah. Ni heading. Kemudian seterusnya kita tengok pula list. List ni kalau kita nak letak ada bullet dekat depan kita punya senarai tu. So jadi dua, satu ordered list dan satu unordered list. Saya tunjuk dulu yang unordered list. So kita akan buka dengan UL. Sebab dia unordered list. So kita akan tutup pun dengan /UL. Dalam dia kita letak item tu lah. Saya tekan tab sikit. Tekan tab supaya dia kemas sikit. So, kita letak li untuk list item dalam ni. Sama juga, tutup dengan slash dan li. Lepas ni saya letak hobi saya contohnya kan. Tercicir. Ini salah satu bagus kalau kita pakai code editor yang macam Notepad++ ni. Macam ni dia tanda merah tu kan. Sebab saya dah terpadam yang tutup P hujung ni. So dia tunjuk tu ada error sikit lah. So dah betulkan baru dia biru balik. Okay, li. Kita letak item dalam dia. Kata buat coding. Saya tekan Ctrl D untuk duplicate. Kita letak item lain situ. Akan buat kod baru lagi. Tidur contohnya kan. So kita save. Dia akan jadi bullet list macam ni kan. So lagi satu, tadi dia ni unordered list, lagi satu ordered list. So saya copy saja, kita buat duplicate benda ni. Dan sebab sini UL unordered list, untuk ordered list kita akan letak OL. So perbezaan dia ialah tengok hasil dia. Yang ni dia letak macam simbol bullet macam tu je kan. Yang ni dia akan letak count. Dia boleh letak dia punya kiraan dia. So kita boleh tukar dalam ni. Contoh macam unordered list, dia ada beberapa attribute, beberapa jenis type dia. So saya letak type, buka sini, kata saya letak square contohnya. Save.
refresh ni. Nampak? Tahu. Saya besarkan sikit lah. Okay. Tadi circle kan? Sekarang square. Default dia circle. So, saya tukar di sini circle. Dia bulat yang tu kan. Okay. Untuk ordered list pun, dia ada juga. Dalam tag ni, kita letak attribute dia. Type sama dengan buka quote, tutup quote. Contoh kita letak type dia A. Refresh tengok. Dia akan guna ABC kan. So kalau kita tukar type dia, contohnya huruf Roman nombor 1 I kan. So kita save, refresh. Dia akan guna huruf Roman. Itu perbezaan ordered list dan unordered list lah. Okay, so ni saya nak tunjuk basic formatting dalam HTML ni lah. Contoh tadi kita tengok bold tadi kan. Kata kalau bold kita letak B. Lepas tu kita kurungkan perkataan yang kita nak bold tu. Contoh sini saya buka ni, tutup dengan slash B dan tutup. So perkataan datang ni saya dah boldkan lah. Kita save. Dia jadi bold kan. So kata sini saya nak buat italic. So saya akan buka I macam tu. Dan tutup dengan I macam tu. Save. Jadi italic kan. Lagi apa lagi? Underline kata U. Dan kita tutup dengan slash juga. Akan jadi underline macam tu. Kemudian kata kita nak buat stroke dia macam potong cross kan, kita letak delete, tutup dengan slash juga. Dia cross macam tu. Lepas tu kata apa lagi, subscript dengan superscript pula. Kita buka P baru sini, P. Kita letak atas sini, kita letak sub. Sini pun kita tutup, kurungkan perkataan atas tu dengan slash sub. Sini kita buka subscript, kita letak bawah, tutup sub. Okay, save. Tengok perbezaan dia. Macam kalau kita buat macam apa, kuasa 2 ke apa, sama ke kan. Subscript dia akan ke atas. Ni subscript. Ini SUB, subscript. So subscript dia akan naik ke atas, dia ke bawah. Okay.